Oke, selamat tengah hari, selamat petang semua. Selamat petang. Apa kabar kamu semua? Oke. Baik, sehat. Oke, syukurlah. Oke lah, saya harap pun kamu semua oke lah kan. Jadi saya harap lepas ni kamu sudah makan ni semua nih? Belum. Belum. Alah, kenapa belum makan? Belum lapar lagi tiga. Belum lapar. Oh, diet mungkin kan? Oke, enggak apalah. Oke, yang penting kamu boleh fokus apa yang cikgu ajar, apa yang cikgu terangkan nanti di slide ni. Oke? Boleh dengar kah? Boleh. Okey, cikgu mau cerita sikit lah pasal ini lah kan, kawalan pergerakan ni. So, kita kena kena ikut SOP semua ni kan. Rentas daerah pun tak boleh, kes pun makin meninggi, makin naik, semua tu. So, cikgu harap kamu semua sihat lah, boleh jaga kesihatan kamu masing-masing. Jangan terlalu keluar rumah, okey? Mau jalan-jalan, mau pergi dating pun tak payahlah dulu video call saja. Okey cikgu. Okey, cikgu faham juga pembelajaran secara online ni memang banyak halangan dia lah. Salah satu ni line pandai hilang kan, pandai terkeluar tiba-tiba. So kita sabar je lah. Okay. Siapa yang belum ambil vaksin ni? Semua sudah dapat vaksin ya? Saya belum. Oh, belum lagi. Okey, sentiasa update lah sejahtera kamu tu. Kamu ada ambil vaksin? Belum lagi lah, cikgu tengah tunggu juga ni. Tunggu kena panggil. Kalau ada panggil, okey lah. Tapi sentiasa update lah sejahtera tu. Habis cikgu pun baru dapat tahu, jadi diorang suruh kita update lah. Sentiasa update tu sejahtera tu. Okey. Salah satu dia, jangan terlampau dengar yang anasir-anasir luar lah. Vaksin ni bagus juga ni. So, kadang ada juga dengar yang vaksin ni, orang cakap vaksin hari ini 3 hari meninggal, begitu. Itu semua kabar angin lah. So kita sama-sama lah kan membentras ni COVID-19 ni. Okey. Cikgu harap kamu tak stres lah selama lockdown ni. Janganlah ada stres-stres. Kalau ada stres-stres tu, cubalah buat aktiviti-aktiviti yang boleh orang cakap, boleh menghilangkan stres lah. Senam di dalam rumah lah kan, boleh juga. Okey, kita teruskan lah pengajaran kita. Okey, yang sebelum ni kita pernah mengajar, sebelum ni kita pernah belajar kan tentang pengenalan pasal konkret. So hari ini kita belajar tentang bancuhan konkret lah. Okey. Seperti biasa, nama cikgu Azharul bin Awaz Zamri. Okey, tarikh hari ini 7 Jun 2021. Kod bidang kita ialah F410001-2 2019 C04. Okey, semua hadir ni ya? Satu orang yang tidak kan? Mungkin lain dah okey lah ni. Okey, tajuk kita hari ini ialah tajuk dia bancuhan konkret. Okey, tujuan kita ada 4. Okey, pertama penerangan bahan-bahan kerja konkret. Kedua, senarai peralatan dan mesin konkret. Ketiga, senarai nisbah bancuhan dan kesesuaian mengikut jenis. Dan keempat, ujian-ujian konkret. Okey, ini tajuk tajuk besar dia. Tajuk besar dia ialah site building construction preparation. Itu building construction work. Ini tajuk kecil lah. Itu bancuhan konkret. Okey, kita. Okey, objektif dia pertama merangka bahan-bahan kerja konkret. Okey, kedua menyenaraikan peralatan dan mesin untuk kerja konkret.
Ketiga, menyenaraikan nisbah bancuhan dan kesesuaian mengikut jenis. Keempat, menjelaskan ujian-ujian konkret. Definisinya, membancu konkret adalah proses mencampur semua bahan konkret mengikut kadar tertentu sehingga sebati. Okey? Jelas kah? Jelas, pasti jelas kan? Okey, syukurlah. Jelas. Okey, seterusnya bahan kerja konkret. Okey, bahan kerja konkret pun ada 4. Pertama dia simen Portland, kedua batu baur, ketiga air, dan keempat bahan tambahan. Sekejap lagi saya kasih teranglah simen Portland ni, batu baur ni dan air. Saya kasih terang kamu. Okey, simen Portland. Simen Portland biasa, ordinary simen. Okey, kedua jenis simen ya, simen Portland. Simen Portland cepat mengeras, rapid dan hardening. Okey, ketiga simen Portland putih dan berwarna. Kelima, simen Portland haba rendah. Keenam, simen Portland lebih alumina. Dan seterusnya simen Portland extra rapid hardening. Okey, ini yang seperti yang kita belajar sebelum ni lah. Okey, simen Portland biasa. Ordinary simen. Dia seperti yang digambar tu lah. Okey, sesuai untuk semua kerja simen, dan kedua harga dia pun murah lah. Dalam 50 kilo ni, satu karung ni dia lebih kurang dalam harga RM18 begitulah. Okey. Simen Portland cepat mengeras, rapid hardening. Okey. Ini simen untuk kerja yang memerlukan kesegeraan. Contohnya seperti keadaan sejuk, berair, jalan. Maksud dia ni yang cepatlah pengerasannya. Okey. Zalanya biasa diproses lebihlah halus dan simen Portland biasa dan simen Portland biasa. Okey, kedua kekuatan 4 hari sama dengan 28 hari simen Portland biasa. Okey. Seterusnya simen Portland putih dan berwarna. Okey, simen ni dia banyak warna anulah. Ada yang jenis simen yang color dan banyak warna lah. Ulanglah kan. Dihasilkan oleh batu kapur, tulen dan tanah liat kaolin. Okey, proses pembakaran menggunakan minyak. Okey, sini boleh faham kan? Okey, kita teruskan. Simen Portland haba rendah. Okey. Kadar pencapaian kekuatan perlahan. Okay. Suhunya semasa membeku lebih rendah, sesuai digunakan untuk empangan ataupun jambatan. Okey, ini biasanya kalau nampak orang buat empangan ke apa semua tu kan, hidro, contoh dari hidro tu, dia menggunakan simen Portland haba rendah supaya cepat dia mengeras dan dia lebih tahan lah. Okey. Seterusnya simen Portland lebih alumina. Dicampur dengan alumina 30%, kadar pengerasan cepat, beku dalam masa 2 jam, dalam masa 24 jam telah mencapai 75% kekuatan muktamad. Ini pun cepat juga. Cepat dia mengeras. Okey. Okey, seterusnya simen Portland extra rapid hardening. Untuk pembinaan dalam air mengalir, beku dalam masa 5 minit, kadar pengerasan sama simen Portland biasa. Okey. Okey, sebelum tu simen Portland extra rapid ni biasanya dibuat di macam pantai kan, biasa ada kan yang simen-simen sana parit, sistem peparitan. Kalau buat parit tu, orang guna simen Portland extra rapid hardening ni lah. Sebab dia cepat. Okey. Terusnya, okey, kita masuk kepada batu baur. Okey, bahan yang mempengaruhi mutu konkret meliputi 60% hingga 75% dari keseluruhan jisim.
Hendaklah dari jenis yang keras, tahan lasak dan bersih. Okay. Bahan yang digunakan sebagai batu baur itu pasir, habuk kuari, batu gravel, pecahan batu, sangga dan batu hangus. Okey, teruskan ya. Ciri-ciri batu baur. Okey, ciri-cirinya pertama agihan praktikal, kekuatan agregat, ketulusan, graviti tertentu, pintangan kepada hakisan, bentuk praktikal dan keadaan permukaan. Okey, ini dalam gambar ni adalah salah satu contoh batu baur. Okey. Boleh nampak? Sand, granite. Okey, teruskan lah. Okey. Dua jenis batu baur. Okey. Pertama, batu baur halus disebut sebagai pasir. Itu namanya batu baur halus. Pecahan batu yang kecil dari 5 mm. Seterusnya batu baur kasar. Disebut sebagai batu kikir. Saiz minimum batu adalah 19 mm dan tidak lebih 20 mm untuk konkrit tertulang. Untuk kerja konkrit biasa, saiz batu tidak lebih 40 mm. Okey, sini boleh jelas? Boleh ya? Okey. Tujuan menggunakan batu baur halus. Bancuan konkrit yang padat menggabungkan antara bahan, hasilkan kemasan dan seragam, menutup liang udara sebagai ejen keboleh kerjaan. Okey. Jenis baur halus. Pasir lombong. Boleh didapatkan dalam pelbagai warna. Dua jenis pasir lombong. Pertama, pasir bersih. Kedua, pasir mengandungi tanah liat. Dan pasir sungai, kurang dari kotoran kimia. Susah untuk dibancuh. Sering ditambah plastisize. Okay. Plastisize namanya. Pemudah aduan untuk menambah kesenangan kerja. Seterusnya, kita gunakan pasir laut. Okey, pasir laut diperolehi dari pantai atau pasir bawah laut. Perlu dibasuh terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan garam. Okey, biasa yang kita nampak tu kalau macam di sebelah bandar-bandar, mungkin diorang menggunakan pasir laut. Okey, tapi banyak proses lah dia menggunakan pasir laut ni. Mereka kadang menggunakan yang bangunan-bangunan tinggi tu. Okay, orang banyakkan menggunakan pasir laut. Tapi kalau macam yang di jauh daripada laut dan sungai, okay, kita boleh gunakan pasir sungai lah. Okay. Terusnya bentuk butir batu baur. Okey, ini adalah salah satu contoh lah bentuk batu baur. Okey, pertama tu batu baur bulat. Ini yang biasa kita nampak. Okey, bila tengok kontraktor lah yang ada di kita punya bengkel tu, biasa kita guna dengan batu bulat ni lah. Okey. Habis ini mudah dapat. Okey, seterusnya bentuk segi tajam, bentuk tidak sekata, bentuk panjang, bentuk berkeping dan bentuk berkeping panjang. Okey. Terus jenis batu baur kasar. Okey, pertama tu gravel. Ini jenis-jenis lah batu baur kasar. Okey, kedua tu crush stone. Batu kasar plus gravel. Okey. Seterusnya balas. Itu pasir tambah batu kasar dan gravel. Bentuk batu baur kasar. Macam ni lah untuk dia.
Dia lebih kurang setengah inci ya. Okey, dan seterusnya crush stone. Okey, kita teruskan. Okey, kita masuk pada air pula. Okey, air perlu bebas daripada bahan yang meninggalkan kesan. Okey. Fungsi air campuran konkrit. Ini adalah fungsi dia. Pertama, dapat sebarkan simen ke setiap butir batu baur. Okey, kedua, bertindak balas dengan simen dengan proses penghidratan. Okey. Ketiga, menentukan keboleh kerja konkrit. Okey, ini adalah bahan tambahan. Bahan tambahan yang dicampur semasa membaca konkrit. Okey, untuk meninggikan dan meningkatkan keboleh kerjaan konkrit. Campuran berlebihan perlu dielakkan. Okey, bila kamu campur konkrit tu, simen semua tu kan. Okey, kita boleh guna bahan tambahan. Contohnya macam dalam gambar ni lah. Tapi campuran ni tidak boleh terlampau lebih lah. Fungsi campuran ni, dia mempercepatkan lagi lah proses pengerasan tu simen. Okey. Okey, seterusnya kita pergi peralatan dan mesin. Okey, 3 cara bancuan konkrit. Okey. Pertama, bancuan secara manual. Okey, kalau secara manual ni kita perlu ada skop, penyodok, shovel, sudip, baldi, kertas sorong dan cangkul. Okey, kamu tahu apa tu shovel? Tidak. Okey. Shovel tu dia macam skop. Tapi bentuk dia yang jenis tajam depan sikit tu. Faham? Biasanya skop kan rata kan. Okey, dia shovel ni dia ada apa sikit, tajam sikit di ujung. Dia skop jugalah. Okey. Okey, seterusnya membancu menggunakan mesin penggaul, mixer. Ini kamu biasa nampak kan, mixer ni. Okey, pertama jenis T, gelendong condong, Okey, itu jenis T lah. Seterusnya jenis NT, gelendong tak condong. Dan seterusnya jenis P, pencampuran panik. Okey. Okey, seterusnya kita masuk pergi konkrit bancuan siap dari kilang. Okey, itu pun ada jugalah. Kalau kamu minta dari kilang, yang sedia ada juga. Tapi sebaik-baiknya kamu buat sendirilah. Kalau ada peralatan ni senanglah semua. Okey, seterusnya kita teruskan. Okey, ini adalah nisbah dan grade. Nisbah dan grade bancuan. 136 grade 15. Kekuatan mampatan pada hari ke-28. 15.0. Okey, jenis struktur, lantai, tanpa tertulang dan konkrit jisim. Okey, sebelum tu saya refresh baliklah yang sebelum ni yang kita belajar tu. 136 tu maksudnya di sini 1 ialah simen, 3 ialah pasir dan 6 tu adalah apa? Kamu mesti ingat. Okey, 6 tu adalah batu. Okey. Ini dia punya nisbah lah. Untuk grade yang 15, untuk lantai tertulang dan konkrit jisim. Okey, 1, 2, 4, grade 20. Ini konkrit tertulang, tiang dan rasuk. Okey, dia punya kekuatan mampatan ialah 21.0. Okey, seterusnya 1,5. 3, grade 25. Okey, ini untuk konkrit tertulang, tangki air atau takungan air. Ini jenis simen lah. Nisbah ya. Kekuatan mampat
25.5. Okey, seterusnya 112 grade 30. Konkrit prategasan. Okey. Dia punya kekuatan nampak 30.0. Okey, boleh jelas lah semua? Jelas. Jelas. Okey, ujian-ujian konkret. Okey, pertama ujian keruntuhan, penurunan iaitu slump test. Biasa itulah orang putih Englishnya slump test. Okey, ujian praktikal bagi menunjukkan kebolehkerjaan semua jenis konkret. Seterusnya ujian cube. Ujian yang dilakukan terhadap cube berukuran 150 mm darab 150 mm darab 150 mm setelah mencapai 7 hari dan 28 hari. Seterusnya ujian kepul anjal. Ujian tak pecah untuk memberi tenaga pantulan. Dan seterusnya ujian ultrasonik, mengukur kelajuan gelombang denyut yang merentasi ruang. Dan terakhir, Windrose probe, mengukur daya yang diperlukan untuk menarik rod keluli yang ditanam dalam konkrit. Okey, itu saja. Ada apa-apa soalan? Kelvin? Ya, cikgu ada. Bagaimana langkah-langkah untuk apa nih pembancuhan semen? Okey. Okey, langkah-langkah dia. Okey, yang pertama masukkan satu beg simen 50 kilo. Okey, secara automatik nisbah akan menjadi 50 kilo simen 100 kilo pasir dan 200 kilo batu. Okey, seterusnya masukkan semua ke dalam mesin pembancu tu. Okey, kamu akan apa ni? Ya, pembancu, lepas tu kamu perlu ada anulah, ada penimbang supaya kamu tahulah kan. Okey, terus tu lepas tu kita masukkan air. Air kalau macam bagi 50 kilo beg tu simen, air kita akan bagi masuk dalam 27.5 kilo atau bersamaan dengan 27.5 liter air. Okey, lepas tu kita bancuh semuanya, kacau semua dia selama 10 hingga 15 minit. Okey, pastikan sudah siap 10 hingga 15 minit tu. Kamu kena apa ni? Kamu kena keluarkan dengan cepatlah supaya simen tu nak cepat keras. Okey. So kesimpulan ujung dia, cara pengiraan dia adalah 50 kilo simen, 100 kilo pasir dan 200 kilo batu baur. Dan air dia 27.5 liter air. Okey, so kita dapat 377.5 kilo konkrit bila sudah dibancuh lah. Okey. So kita kena kira daripada dalam isi padu lah. Dan meter padu lah. Okey. Boleh faham? Okey. So selesai kita punya apa ni? Slide. Terusnya sekejap lagi cikgu di WhatsApp di chat room ni, cikgu akan ada kertas penerangan. Okey, cikgu bagi kertas penerangan. Okey, sudah kan? Sudah dapat kertas penerangan. Okey. Mari kita ambil masa sikit. Okey, untuk saya akan bagi quiz sikit untuk uji kefahaman kamu. Saya akan bagi kamu link.
Bentar ya. Untuk uji kamu punya apa? Uji kefahaman kamu lah. Oke, sudah selesai ya. Oke, itu kamu dapat link dah. Oke. Semua sudah dapat link? Sudah. Sudah? Oke, kita boleh mulai sekarang. Dia ada 5 soalan sini. Oke, 1, 2, 3, start. Buat masuk. Kejap, saya tekan start. Oke. Ada sudah masuk? Tekan masuk. Dapat masuk nggak? Lambat. Ya, ini mungkin lain lah. Oke, sudah. Katie sudah masuk. Oke, Risna. Kelvin. Oke. Dapat masuk? Oke, kita start ah. Oke, nampaknya Katie belum menjawab. Oke, Risna, teruskan. Oke, teruskan. Oke, Katie, teruskan menjawab. Udah banyak 5 soalan saja. Oke, sekarang listnya di atas. Oh, oke, Katie di atas balik. Oke, cepat. Satu soalan lagi.
Okey, teruskan Lisna. Okey. Katie di depan. Okey. Okey, nampaknya Tania Risna. Tania Risna boleh jawab semua betul dan Katie pun jawab semua betul. Cuma ada lambat sikit lah. Tapi tidak apa. Yang penting kamu fahamlah. Okey? Apa yang cikgu sudah ajar, apa yang cikgu terangkan. Okey. Okey, selepas ni cikgu bagi lagi kertas tugasan. Sekejap lagi cikgu akan email kamu kertas tugasan. Pastikan kamu jawab soalan dulu lah. Nanti hantar dengan cikgu secepat mungkin. Email ataupun di classroom lah. Okey, nanti cikgu semak di classroom. Lepas tu cikgu mau bagi tahu sikit lah berdasarkan apa yang kita belajar tadi ini, sekurang-kurangnya kamu tahulah apa yang sistem macam mana cara bancuhan simen. Lepas ni kalau kamu mau buat simen rumah dinding lah, buat apa kan, sekurang-kurangnya kamu tahu sudah lah kan cara bancuhan-bancuannya. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ya dah? Okey. So sampai sini saja kita punya kelas. So esok kita akan jumpa lagi dalam tajuk penuangan konkret lah. Boleh? Okey, nanti jangan lupa jawab soalan tu. Okey, cikgu. Okey. Terima kasih, Terima Cikgu. kasih. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Okey, bye. Bye. Bye.